Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik dan Mak Cik Otok Arung, tuan-tuan, puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Sebentar tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa sekiranya wujud kluster baharu coronavirus di Sabah, Pilihan Raya Negeri Sabah akan dibatalkan. Sekiranya SOP Pilihan Raya Negeri Sabah tidak dipatuhi oleh ahli-ahli politik, parti-parti politik serta pengundi-pengundi di Sabah, Pilihan Raya Negeri Sabah akan dibatalkan. Dan sebentar tadi, satu kes mahkamah baru melibatkan isu saman sivil membatalkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah dan membatalkan Pilihan Raya Negeri Sabah telah dibuka oleh beberapa peguam dan wakil kumpulan politik di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Sabah. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik, saman sivil tersebut adalah untuk mahkamah menetapkan apakah pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah oleh TYT Sabah sah di sisi undang-undang ataupun tidak. Tujuan saman sivil tersebut adalah untuk pihak mahkamah memutuskan apakah di musim coronavirus yang semakin teruk di dalam Malaysia perlu mengadakan Pilihan Raya Negeri Sabah melibatkan 1 juta pengundi. Lebih kurang 1 juta orang pengundi Pak Cik Mak Cik untuk Pilihan Raya Negeri Sabah diteruskan ataupun dibatalkan. Maka, apakah yang akan berlaku kepada Syafiee Apdal, warisan DAP PKR dan APCO sekiranya Pilihan Raya Negeri Sabah dibatalkan oleh SPR dan dibatalkan oleh mahkamah? Untuk makluman Pak Cik Mak Cik Otok Arung, jawapannya sangat mudah. Syafiee Apdal, warisan DAP PKR dan APCO mati katak. Syafiee Apdal hilang kuasa sebagai Ketua Menteri Sabah kerana membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah tidak mengikut timing yang betul. Syafiee Apdal, warisan DAP PKR dan APCO fikir ini adalah senjata mereka untuk menghalang Perikatan Nasional di Sabah. Tetapi saya kira percaturan tangan-tangan gaib politik Malaysia telah menunjukkan satu plot twist yang mengejutkan Syafiee Apdal bermula hari ini. Syafiee Apdal terpaksa melalui jalan maut, jalan mati yang tidak ada pilihan. Sama ada Pilihan Raya Negeri Sabah itu diadakan ataupun akan dibatalkan, cerita politiknya tetap sama Pak Cik Mak Cik Otok Arung, anak-anak muda sekalian. Syafiee Apdal tidak akan lagi menjadi Ketua Menteri Sabah. Warisan DAP PKR dan APCO akan menjadi pembangkang yang sia-sia. Dari segi angka dan nombor, jumlah kerusi DUN di dalam Pakatan Politik Syafiee Apdal, mereka memang sangat-sangat kekurangan kerusi DUN. Hal ini kerana 13 ahli DUN di dalam warisan DAP PKR dan APCO telah melompat ke dalam Perikatan Nasional Sabah. Maka saya kira jika mahkamah dan SPR membatalkan Pilihan Raya Negeri Sabah, maka mahkamah akan mengarahkan TYT Sabah untuk melantik Ketua Menteri Sabah yang baharu yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Maka ini adalah jalan mati untuk Syafiee Apdal, bukan jalan hidup ya. Syafiee Apdal memang tidak ada pilihan. Buat Pilihan Raya Negeri Sabah esok lusa pun dia kalah. Tidak ada Pilihan Raya Negeri Sabah pun mati katak. Saya ulang, mati katak. Okey? Jadi Syafiee Apdal, saya mengharapkan kamu bersedia
dengan apa sahaja keputusan tangan-tangan raib politik Malaysia di Sabah. Itulah siapa suruh kau ikut tu Dr. Mahathir, lawan yang di Pertuan Agong. Siapa suruh kau buat manifesto PRU14 tipu rakyat Sabah tentang hak-hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963? Siapa suruh kau mengabaikan kepentingan dan kebajikan rakyat Sabah? Rakyat Sabah akan senyum bahagia, tuan-tuan, puan-puan, pakcik makcik, Oto Arung, apabila Syafiee Apdal, warisan DAP, PKR dan APCO mati begitu sahaja dalam politik Sabah tanpa ada pilihan raya. Ini adalah satu tragedi politik yang cukup-cukup sadis untuk Syafiee Apdal di musim coronavirus. Kata orang-orang Syafiee Apdal, mereka berjaya kasih checkmate Perikatan Nasional di Sabah menggunakan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebenar-benarnya ya pakcik makcik, yang checkmate dalam hal ini adalah Syafiee Apdal, warisan DAP, PKR dan APCO. Kerana mereka menggulingkan kerajaan mereka sendiri. Mereka membuka pintu yang sangat luas untuk tangan-tangan rakyat politik Malaysia menyusun plan A, plan B sampai plan Z untuk membunuh Syafiee Apdal, warisan DAP, PKR dan APCO di Sabah. Saya amat percaya jika pembatalan pilihan raya negeri Sabah diumumkan oleh Mahkamah di Sabah dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, saya ingin menyatakan bahawa akan lebih ramai lagi YB warisan DAP, PKR dan APCO melompat ke dalam Perikatan Nasional Sabah. Syafiee Apdal jangan cakap pasal budaya politik lompat-melompat ni ya, bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Jangan cakap si katak melompat ni salahlah, memalukanlah. Syafiee Apdal dan Tun Dr. Mahathir sendiri adalah bapa katak dalam politik Malaysia. Dulu Syafiee Apdal adalah antara pemimpin USNO di Sabah, salah satu parti tempatan Sabah zaman Tun Mustapha. Selepas itu, kemasukan UMNO di Sabah, Syafiee Apdal masuk melompat ke dalam parti UMNO tahun 1990-an. Selepas Syafiee Apdal merompak di dalam UMNO BN, dia berjaya merompak berbilion-bilion ringgit, dia melompat ke dalam parti Warisan Sabah dengan cara membeli parti tersebut daripada orang ketiga. Jadi adalah tidak relevan dan tidak signifikan untuk bercakap pasal politik katak, si katak lompat Syafiee Apdal. Kau adalah bapa politik katak di Sabah, Tun Dr. Mahathir. Dulu UMNO BN, lepas tu melompat pergi Bersatu, dia melompat pergi Pakatan Harapan, melompat. Sekarang sudah tidak ada parti. Maka saya ingin tegaskan bahawa sehebat-hebat percaturan politik Tun Dr. Mahathir dan Syafiee Apdal di Sabah, ini akan menjadi senjata makan tuan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Ketua Lanun Baru Sabah mengasihi bodoh rakyat Sabah dengan janji-janji manis, manifesto PRU14 lalu yang satu pun tidak berjaya dilaksanakan, akhirnya membunuh dirinya sendiri. Syafiee Apdal, saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang menyimpan pelbagai maklumat percaturan kuasa dan politik dalam negara Malaysia ini, saya terus terang dan saya berlaku jujur. Percaturan kuasa dan politik yang sedang disusun oleh anda, oleh warisan DAP, PKR dan AMCO bersama Tun Dr. Mahathir itu bukan membantu anda untuk menjadi kerajaan semula di Kota Kinabalu, Sabah. Tetapi taktik politik yang anda gunakan sedang memenggal kepala anda dan menjerat diri anda sendiri, Syafiee Apdal. Sama ada anda percaya ataupun tidak ramalan prospek politik ini, Syafiee Apdal, itu bukan kita punya pokok perbincangan. Tetapi saya hanya ingin memberi peringatan mesra dan amaran terakhir bahawa fakta dan maklumat ini adalah sangat-sangat valid.
saya tidak memerlukan sokongan ataupun kepercayaan daripada kamu ataupun daripada mahacai-mahacai totok Parti Warisan Sabah. Cuma saya katakan Shafie Apdal ada dua jalan mati yang perlu dia hadapi saat ini. Pertama, pembatalan pilihan raya negeri Sabah ini akan menjadi pengakhiran kepada Shafie Apdal di Sabah dan akan menghancurkan legasi politik Parti Warisan di APPKR dan APKO di Sabah. Mereka akan menjadi pembangkang sampai kiamat. Jalan mati yang kedua adalah melibatkan pilihan raya negeri Sabah. Andai kata Mahkamah dan SPR memutuskan untuk pilihan raya negeri Sabah diadakan secara sah, keputusannya tetap sama. Shafie Apdal akan jadi pembangkang, akan tumbang dan tidak akan menjadi Ketua Menteri Sabah. Kerana sekalipun rakyat Sabah mengundi warisan di APPKR dan APKO, rakyat Sabah tidak akan percaya dengan manifesto pilihan raya negeri Sabah di pihak Shafie Apdal. Dan akan ada ramai YB di dalam kumpulan politik Shafie Apdal akan menikam belakang Shafie Apdal dan membunuh Shafie Apdal. Mereka akan melompat beramai-ramai ke dalam Perikatan Nasional Sabah. Shafie Apdal, orang-orang kau tu tidak mahu mati masuk dalam tengah-tengah laut Sabah bersama kapal layar lanun Sabah Baru kau dalam Parti Warisan. Ada ramai orang menunggu masa yang terbaik untuk membunuh Shafie Apdal dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Membunuh yang saya maksudkan ini, saya ulang semula ya. Membunuh adalah merujuk kepada satu konotasi bahawa Shafie Apdal akan terus disabotaj, akan terus digagalkan untuk menjadi Ketua Menteri Sabah dan menjadi kerajaan lagi di Sabah. Maka perkara ini Shafie Apdal, sebenarnya kau sudah masuk perangkap. Memang tidak boleh terkeluarlah sudah ya. So Shafie Apdal, saya tahu kamu tidak boleh tidur malam otok dengan tenang sebab kau sendiri tahu kau memang akan checkmate and game over dalam percaturan kuasa dan politik yang begitu complicated di Sabah. Shafie Apdal, tolong kemas semua dokumen-dokumen projek keluarga dan anak beranak kau dan kroni-kroni kau di Kota Kinabalu Sabah. Jangan sampai kerana skandal kau merompak duit projek rakyat Sabah berbilion-bilion ringgit kantoi oleh SPRM lepas ini. Kau dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya otok, wahai Ketua Lanun Sabah Baru yang terpaksa memilih dua jalan mati. Checkmate and game over. Terima kasih.